Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid kelas 2 akrab. Okay, baiklah, hari ini kita akan sambung subtopik yang seterusnya dalam panjang iaitu menganggar panjang. Tajuk dia anggar panjang. Okay, sebelum kita meneruskan tajuk ini, kita tonton video dahulu ya. Zehra sedang berada di sebuah kedai pakaian. Dia mahu membeli kain untuk dijadikan langsir tingkap dapurnya. Tetapi, Zehra tidak pasti berapakah lebar tingkap dapur rumahnya. Okay, jadi dekat sini Zehra dia nak pergi beli langsir dapat tingkap. Okay, kemudian dia tidak tahu berapa ukuran yang sebenar. Jadi masa inilah kita akan gunakan kemahiran anggar tersebut. Okay, kita tonton semula. Zehra berfikir, lebar tingkap itu lebih kurang panjang pembaris 1 meter. Kemudian, dia memberitahu pembantu kedai untuk memotong kain langsir kepada 1 meter. Okay, jadi dia menganggar sahaja lebar tingkap tersebut ialah semacam panjangnya pembaris 1 meter. Jadi so dia beli kain tu 1 meter lah. Apabila Zehra tiba di rumah, dia mengukur tingkap dapur itu dengan pita pengukur. Lebar tingkap. Okey, itu selepas kita dah anggar, kemudian bila kita dah balik ke rumah dan kita dah boleh mengukur lebar tingkap tersebut, jadi kita kena ukurlah supaya kita tahu lebar ukuran yang sebenar. Okey, tadi kita anggar, so kita ukur untuk dapatkan ukuran yang sebenar. Jadi Zehra ni digunakan pita ukur untuk mengukur tingkap tersebut. Okey, tengok Tingkap itu ialah 75 cm. Zehra berasa lega kerana dia telah membeli kain dengan panjang 1 meter. Ini Okey, jadi ukuran sebenar tingkap tersebut ialah 75 cm sahaja. Okey, jadi kain yang dia beli 1 meter ataupun bersamaan 100 cm. Maka lebihlah kain tu. Jadi tak mengapalah lebih. Okey, sebabnya kita boleh potong kain tersebut. Jika dia beli kurang, itu telah mendatangkan masalah lah untuk dia nak buat kain lansir tersebut. Jadi kita anggaran dia sebut apa nama, telah memudahkan dia lah untuk membuat kain lansir tersebut. sudah lebih daripada cukup untuk membuat langsir tingkap dapurnya. Apabila Zehra tidak tahu lebar sebenar tingkap dapur, dia telah meneka lebar itu 1 meter. Sekarang, mari kita anggarkan panjang bagi benda-benda yang berbeza. Ambil sebuah meja makan, pasu logam, lampu lantai dan pita pengukur yang skala bacaannya dalam meter dan sentimeter. Ingat, benda-benda yang lebih pendek adalah dalam unit sentimeter atau cm dan benda-benda yang lebih panjang adalah dalam unit meter atau m. Okey, jadi kita kena ingat semula lah yang kita dah pelajari. Untuk mengukur benda yang lebih pendek, kita akan gunakan unit sentimeter. Untuk mengukur benda yang lebih panjang, kita akan gunakan unit meter. Bolehkah anda teka tinggi lampu lantai dan tinggi pasu logam serta lebar meja makan? Okey, ini adalah antara aktiviti yang kita akan buat selepas cikgu ajar ni ya. Di mana kita perlu membuat tekaan ataupun anggar ketinggian atau kelebaran objek-objek yang disenaraikan nanti dalam buku teks. Kemudian lepas kita anggar, kita rekodkan, kemudian kita akan buat ukuran yang sebenar. Kita tengok anggaran kita tu tepat ke tidak. Okey, kita tengok ni.
Mari kita biarkan Zehra yang membuat tekaan. Tuliskan hasil tekaan di dalam jadual tersebut. Okey, jadi dalam ni Zehra telah anggarkan lampu lantai tingginya 80 cm. Pasu logam pula tingginya 50 cm dan meja makan lebar dia 1.5 meter. Okey, ataupun dalam sentimeternya ialah 150 cm. Okey. Jadi selepas dia dah anggar, dia akan buat ukuran yang sebenar. Okey, dia akan gunakan pita ukur untuk mengukur dengan sebenar dan rekod yang semula. Sekarang, ukur panjang bagi setiap benda itu satu demi satu dengan pita pengukur. Tinggi lampu lantai ialah 1 meter. Tinggi pasu logam ialah 55 cm. Zehra meneka 50 cm. Boleh tahan. Lebar meja makan ialah 2 meter. Tekaan Zehra ialah 1.5 meter. Kaedah meneka Okey, jadi kalau kita tengok tekaan Zehra tu semuanya hampir-hampirlah dengan ukuran yang sebenar. Okey, yang paling hampir sekali pasu logam lah. Pasu logam tu tingginya sebenarnya 55 cm. Zehra teka 50 cm. Bezanya hanya 5 cm sahaja. Okey, so hampir tepat lah tu. panjang sesuatu benda dipanggil sebagai anggaran. Okey. Okey, jadi kita dah habis tengok video tersebut. Okey, itulah dia anggaran Okey, kita tengok dalam buku teks pula, iaitu muka surat. Alamak, muka surat apa ni? Sekejap ya. Okey, kita tengok muka surat 59 ya. Okey, buku teks muka surat 59 ni, okey, ada 3 orang murid, dia sedang mengukur lah. Okey, murid perempuan ni dia kata panjang sebatang krayon lebih kurang 10 cm. Okey, dia anggar saja. Okey, dia anggar agak-agak saja panjangnya ialah 10 cm. Kemudian murid lelaki ni ambil krayon tersebut dan dia ukur betul-betul menggunakan pembaris. Okey, ya, dia guna pembaris kat sini. Okey, jadi dia kata anggaran Aini, okey, anggaran Aini hampir tepat. Panjang dia sebenar ialah 9 cm. Okey, panjang sebenar ialah 9 cm. Anggaran dia 10 cm. Hampir tepatlah tu. 1 cm saja beza dia. Okey, jadi menggunakan apa nama krayon tadi yang dah diukur dengan sebenar tadi dibandingkan pula dengan berus lukisan. Jadi dekat situ kita boleh anggarkan pula berus lukisan ni berapa, sebab kita tahu krayonnya sampai sini ialah 10. 9. Jadi mungkinlah sampai sini panjangnya ialah mungkin semestinya lah kurang daripada 20. Mungkin 12 ke, 13 ke, macam tu. Okey, nampak dia kata yang murid lelaki seorang lagi ni panjang berus lukisan ini kurang daripada 20 cm. Dia kurang daripada 20, mungkin 13 atau 14. Macam tu. Jadi lepas kita dah agak, kita ambil pembaris, kita ukur betul lah berapa. Jadi kita dah tahulah anggaran kita itu tepat atau tidak. Okey. Okey, kita tengok yang bawahnya seterusnya, iaitu ada seorang perempuan ni, dia kata cuba tunjukkan 1 cm dengan cara ini. Maksudnya itu kita anggarlah 1 cm tu besar mana. Okey. Dia tunjuk jari dia macam tu kan. Macam ni. Yang telah di zoom ni. Yang ada buat macam tu. Okey.
mungkin sebesar itulah 1 cm. Jadi lepas tu boleh cuba ukurlah dengan pembaris, betul tak kita cara buat tu. Betul tak besar yang kita buka tu ialah 1 cm. Okey. Okey. Itu sahajalah bab anggaran ni. Kita nak meneka tinggi atau lebar atau panjang objek itu sebelum kita ukur dia sebetulnya. Okey, kita teka dulu. Lepas tu baru kita ukur yang sebenarnya dan kita tengok perbandingan antara pengukuran yang kita teka dengan pengukuran yang sebenar. Okey. Okey, jadi dalam buku teks muka surat surat 60 ni, okey, ada apa nama terokeria namanya. Kita punya ada kat sini terokeria activity dia tu terokeria. Okey, jadi cikgu nak kamu gunakan buku tulis aktiviti ni, buat aktiviti ni lah. Okey. Kita akan buat aktiviti ni dalam buku tulis saja. Okey. Kita tengok cara dia. Okey, 1, ukur panjang sebatang pensil. Okey. Ambil sebatang pensil yang kamu ada di rumah, ukur. Guna pembaris. Okey, tengok daripada sifar sehingga pada hujung sekali berapa. Okey, kalau dalam ni lebih kurang 17 cm silap cikgu. Dalam gambar ni lah. Okey, dan ini dapat 17 cm. Okey, kemudian gunakan panjang pensil untuk anggarkan panjang buku tulis. Okey, ambil pensel tu letak sebelah buku tulis macam ni. Kemudian kita agak-agak, okey, kalau pensel ni 17 cm, buku ni berapa cm? Cikgu anggarkan dalam 20 kot, 20 cm. Okey, jadi kita akan ambil pembaris pula, ukur pula buku tulis ni berapa cm sebenarnya. Kalau betul 20, tepatlah anggaran kita. Kalau mungkin lebih sikit, 21 ke 22, so anggaran kita hampir tepat. Okey. Kemudian gunakan panjang pensel itu, okey, nombor 4 ni, gunakan panjang pensel itu untuk anggarkan panjang objek yang lain pula. Okey, kemudian ukur objek itu, catatkan panjang sebenar macam dalam Zehra tadilah. Kan yang cikgu kata tadi. Okey, jadi kita gunakan pensil. Kita gunakan pensil, lepas tu kita nak bandingkan pensel tersebut dengan, okey, yang pertama kita tengok panjang buku tulis. Tadi dah ada kan. Cikgu anggarkan 20 cm. Okey, lepas tu kita ukurlah sebenarnya berapa. Okey, kamu buatlah anggaran kamu dan ukur sebenarnya berapa. Kemudian yang kedua, tinggi botol air. Kat rumah ada botol air kan. Ambil pensel, letak sebelah botol air, kemudian anggarkan tinggi tersebut berapa. Kemudian ukurlah yang sebenarnya guna pembaris berapa. Okey, yang ketiga, panjang jam tangan. Siapa-siapa yang ada jam tangan atau kalau tak ada boleh tengok jam tangan mak ke, ayah ke, kakak ke, abang ke. Kemudian letakkan sebelah pensel, tengok berapa panjang jam tangan tersebut. Agak-agak berapa. Kemudian ambil pembaris, ukurlah untuk dapat ukuran yang sebenar. Kemudian catatkan dalam jadual ni. Okey, dalam jadual ni. Jadual ni buat dalam buku tulis lah. Okey. Itu aktiviti yang pertama. Okey, macam Zehra tadi. Kemudian buat latihan yang kedua di bawah itu, iaitu ada cuba jawab ni. Okey, anggarkan panjang objek. Kalau ni 5 cm, agak-agak ni berapa? Tuliskan dalam ni. Kalau objek ni 3 cm, agak-agak marker ni berapa panjangnya? Okey, tuliskan dalam ni. Okey, itu saja latihan kamu untuk hari ini, iaitu menganggar ukuran. Okey, buat anggaran kepada ukuran objek-objek. Okey, sekian saja. Nanti cikgu sediakan link di dalam GC untuk kamu hantar dan juga boleh hantar di dalam Telegram. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.